Situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 175 dos vaksin diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 22 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 14,816 dos iaitu 34.5% dalam kumpulan umur tersebut. Sementara itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah pada kadar 63.8%. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 menyertai sidang Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 141 kes baru telah dilaporkan, iaitu 122 kes hasil ujian ART dan 19 kes adalah hasil dari 767 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,014 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen atau pemantauan rapi. Sebanyak 201 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 139,724 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,072 kes, iaitu 23 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,095 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Hal Ehwal Ugama memaklumkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan untuk langkah-langkah dilaksanakan bagi sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang tidak lama lagi. Pertama ialah mengenai kehadiran jemaah, iaitu membenarkan para jemaah lelaki dan perempuan untuk menghadiri sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri di masjid-masjid, surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara dengan panjarakan fizikal mengikut ukuran tikar sembahyang masing-masing, iaitu merapatkan saf mengikut ukuran tikar sembahyang masing-masing. Tidak seperti sekarang, iaitu jarak adalah 1 meter antara jemaah. Yang kedua, kanak-kanak berumur 11 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan. Pengemiskinan penjarakan ini adalah akan dilaratkan kepada sembahyang fardu Jumaat dan fardu 5 waktu di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat mulai 1 hari bulan Syawal 1443 Hijrah ini. Menurut statistik, dianggarkan lebih 2,500 individu di negara ini didiagnos dengan autisma termasuk kanak-kanak. Trend kes tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 6 kali ganda berbanding 10 tahun yang lalu. Berikutan pandemik COVID-19, diagnos kes menjadi lebih mencabar dan sukar bagi Kementerian Kesihatan dan pasukan pelbagai disiplin untuk menjalankan penilaian klinikal dan kebanyakan profesional penjagaan kesihatan ditempatkan ke bahagian lain. Perkara itu dijelaskan oleh Menteri Kesihatan semasa menyertai forum Hari Kesedaran Autisme Sedunia kali ke-15 yang diadakan secara maya pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menggalakkan kesedaran orang awam mengenai masalah spektrum autisma di negara ini dan memperbaiki perkhidmatan kerajaan dan bukan kerajaan
kepada mereka yang terkesan. Jelas Yang Berhormat, Hari Kesedaran Autisma Sedunia bukan sahaja memupuk pemahaman yang lebih mendalam, malah ia memberi kesedaran kepada ibu bapa dan pihak-pihak berkepentingan untuk mencari terapi intervensi awal untuk kanak-kanak dan menyeru integrasi penuh kanak-kanak autisma ke dalam masyarakat. Dengan sokongan dan penjagaan yang mencukupi dan betul, tambah Yang Berhormat, mereka boleh dididik. Therefore, it is important for all of us to continue to invest our time and efforts to take the time to learn about the condition and to create life-changing opportunities for children with autism. We know that children with autism has enormous potential. Most have remarkable visual, artistic or academic skills. Dengan tema Child-Led Choosing the Best Programs for Your Autistic Child, Forum di Hasrat dapat memberikan lebih banyak maklumat kepada ibu bapa dan penjaga tentang pilihan mereka dan pelbagai program yang tersedia. Forum juga bertujuan untuk membincangkan kepentingan intervensi awal dan mentakrifkan istilah kanak-kanak yang dipimpin. Ke arah meraih keberkatan dan ganjaran pahala di bulan Ramadan, Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran dan penyerahan sumbangan wakaf di Masjid Kampung Pulai. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan yang juga memimpin bacaan surah Al-Fatihah. Majlis diikuti penyampaian sumbangan wakaf kepada pegawai hal ehwal Masjid Kampung Pulai. Majlis Tadarus Al-Quran juga diteruskan petang tadi oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya di Masjid Kampung Penabai, daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf bagi masjid berkenaan dan penyerahan derma kepada 7 orang anak yatim. Hari Bumi disambut pada setiap 22 April dengan tema melabur dalam bumi kita. Sambutan membawa pengertian bahawa sudah tiba masanya untuk setiap penghuni di muka bumi ini bersatu padu dalam memelihara dan melindungi kesihatan, keluarga dan kehidupan dengan melabur dalam kesejahteraan bumi ke arah mencapai masa hadapan yang lebih hijau, makmur dan mampan. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Bumi 2022, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, menjelaskan setiap tindakan individu memberikan kesan yang besar dalam memelihara kedayatahanan bumi. Pada masa kini, kerosakan alam sekitar, pencemaran udara dan air serta impak negatif perubahan iklim hasil dari aktiviti yang dilakukan telah memberi kesan yang mendalam terhadap ekonomi global. Oleh itu, setiap pihak perlu berganding bahu untuk mengalihkan tumpuan dan mengembleng tenaga yang lebih kepada membina masa hadapan yang sihat dan mampan untuk generasi akan datang selamat mendiami bumi. Tindakan secara kolektif yang menjurus kepada pemeliharaan dan pengurusan alam sekitar perlu dilaksanakan melalui pelaburan dalam bumi dengan menggalakkan semua individu untuk mengamalkan tabiat mesra alam. Salah satu cara mudah dalam membuat pelaburan yang hijau ialah dengan mengurangkan sisa buangan dan mengelakkan dari menggunakan barang sekali guna. Tahun ini, Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi menjalankan kempen Eko Ramadan bersama Jastri buat kali kedua melibatkan beberapa pihak berkepentingan melalui Whole of Nation Approach. Dengan kerjasama Zero Waste Brunei, kempen memfokuskan usaha pada melabur dalam bumi dengan mendorong penggunaan barang yang boleh diguna semula dan beralih kepada produk yang lebih mampan dan mesra alam.
Negara Brunei Darussalam terus memberikan komitmen terhadap usaha dalam menangani cabaran-cabaran sumber air menerusi perkongsian maklumat, penyelarasan dan kerjasama antara negara-negara ahli khusus dalam meneroka pelan tindakan masa panjang bagi menghadapi cabaran-cabaran masa hadapan. Menteri Pembangunan mengongsikan perkara tersebut semasa sidang kemuncak Air Asia Pasifik keempat yang diadakan selama 2 hari bermula hari ini di Kumamoto, Jepun. Yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar juga mengongsikan secara ringkas mengenai dasar-dasar perundangan serta tindakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh negara Brunei Darussalam dalam menangani isu pengurusan sekuriti air, kekurangan air dan perubahan iklim yang merangkumi pembangunan sumber dan bekalan air. Yang berhormat juga menekankan usaha kerajaan dalam pembangunan dan pemeliharaan takungan simpanan air yang merangkumi inisiatif dasar dan program urus takbir, pengurusan permintaan serta penguatkuasaan bagi menangani isu berkaitan pencemaran air dan pembangunan tidak terkawal yang boleh memberikan impak negatif kepada sumber air. Juga ditekankan sokongan dan komitmen negara terhadap deklarasi Kumamoto yang telah diterima pakai oleh negara-negara ahli bertemakan Water for Sustainable Development, Best Practices and the Next Generation. Sidang kemuncak kali ini disasarkan untuk menyumbang kepada Midterm Review of the Decade of Action for Water yang akan diadakan pada 2023 menerusi penyediaan cadangan pelan tindakan bagi mempromosikan perkembangan berkualiti di Asia Pasifik melalui deklarasi Kumamoto. Bagi menyemarakan lagi suasana bulan Ramadan yang penuh berkat, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis memperingati peristiwa Nuzul Al-Quran. Hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Pemangku Menteri Pembangunan. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Berkatkan Itu. Majlis berlangsung di Dewan Bertabur Kementerian berkenaan. Dalam bidang yang tertentu, dan saya mengajar bukan bidang agama, saya takut nih bila sebutkan sarah ini. Juga petang tadi, Kementerian Tenaga, Jabatan serta badan-badan kanun di bawahnya mengadakan tazkirah khas sempena sambutan Nuzul Al-Quran di Dewan Teater Utama Bangunan Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga. Majlis diserikan dengan tazkirah khas bertajuk Bertemankan Al-Quran Sepanjang Zaman. Turut hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satijo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Majlis sambutan Nuzul Al-Quran juga diadakan pagi tadi oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali Junisa melalui bahagian hal ehwal pelajar yang diteruskan dengan penyampaian derma anak-anak yatim. Hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Unisa. Majlis diserikan dengan tazkirah khas bertajuk Bertemankan Al-Quran Sepanjang Zaman, perhatian Al-Quran terhadap iktikaf di bulan Ramadan yang antara lain menyentuh mengenai tanggungjawab seorang Muslim untuk merebut peluang di penghujung Ramadan ini dengan meningkatkan lagi amal ibadah, khususnya membaca Al-Quran. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 40 orang anak yatim dan pelajar kurang berkemampuan. Sementara itu, Institut Pendidikan Teknikal Brunei, Kampus Jeffrey Bolkiah menganjurkan ceramah sempena sambutan Nuzul Al-Quran. Ceramah bertajuk Al-Quran Mendidik Hati dan Pribadi, antara lain menggalakkan membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan di akhirat. 1,27,000 huruf.
Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya melalui Jabatan Peperiksaan Urus Setia Majlis Pelajaran Kebangsaan dan Pusat Teknologi Brunei petang tadi mengadakan majlis tahlil bagi ayahanda dan bonda serta anakanda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit serta Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Mengetuai rombongan Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Peranan dan tugas ketua-ketua kampung adalah amat berat dan mencabar, apatah lagi dalam era globalisasi yang berpaksikan ilmu pengetahuan yang mana amat penting untuk mengejar perkembangan dan kemajuan. Perkara tersebut disentuh pada majlis penyampaian sijil lantikan Ketua Kampung Belais dan Buda-Buda serta Ketua Kampung Menengah pagi tadi. Majlis diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Temburong. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Timbalan Setiausaha Tetap, Bandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga berkata sudah tiba masanya bagi ketua-ketua kampung untuk berusaha dengan lebih dedikasi dan komited untuk mencapai kecemerlangan dalam urus takbir. Pada majlis ini, Awang Muhammad Afnan bin Haji Gapur menerima sijil lantikan Ketua Kampung Belais dan Buda-Buda. Manakala Awang Muhammad Aiman bin Awang Haji Ali menerima sijil lantikan Ketua Kampung Menengah. Rancangan itu akan diteruskan, memfokuskan dalam perniagaan, membitkan belia-belia kampung lah, dan juga produk kampung satu kes itu akan dinektarafkan insyaAllah. Saya ada menyusun beberapa perancangan dalam menektarafkan lagi kampung menengah sama ada dari segi perekonomian ataupun infrastruktur. Maqasid syariah adalah suatu yang perlu difahami dan dijadikan panduan dalam semua aspek kehidupan sama ada oleh setiap individu mahupun organisasi, termasuklah peranan semua pihak kerajaan mahupun swasta. Ia selaras dengan tujuan sebenar maqasid syariah iaitu bagi menjamin kemaslahatan yakni kebaikan umat manusia seluruhnya, iaitu dengan menitik beratkan 5 jurusan yang wajib dijaga, iaitu menjaga agama, akal, keturunan dan harta. Perkara itu antara yang disentuh oleh Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama semasa bengkel kongsi sama pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran. Menurut Awang Haji Muhammad Srudin bin Haji Timbang, maqasid syariah tidak terbatas dalam tadbir urus perkhidmatan agama sahaja, malah ianya juga telah dan sedang terlaksana dalam setiap aspek perkhidmatan dan kepimpinan di negara ini. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil kepada fasilitator dan peserta bengkel. Bengkel kongsi sama ini adalah sebagai persediaan awal bagi melengkapkan pegawai-pegawai yang terpilih untuk menjadi fasilitator program pemberitaan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran awam negara Brunei Darussalam yang akan diadakan bermula bulan Mei ini. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian perpustakaan pagi tadi menganjurkan program 60 minit bersama Al-Quran sempena Hari Buku Sedunia secara maya. Seramai 268 orang menghadiri program ini yang memberi peluang kepada orang ramai bagi sama-sama meluangkan masa selama 60 minit untuk membaca Al-Quran secara serentak di seluruh negara. Program antara lain bertujuan untuk memupuk budaya mendengar dan membaca Al-Quran dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. Golongan yang kurang berkemampuan terus mendapat perhatian daripada pelbagai pihak di negara ini. Pagi tadi, Dewan Bahasa dan Pustaka menganjurkan program amal Ramadan sempena Hari Buku Sedunia.
Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong menyerahkan sumbangan kepada 23 buah keluarga yang terpilih di daerah berkenaan secara pandu lalu. Sumbangan juga akan dihantar ke rumah-rumah penerima. Sementara itu, 16 anak yatim daripada keluarga kaki tangan dan pegawai Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tempurung pagi tadi juga menerima sumbangan derma barangan asasi daripada program yang sama. Wakaf buku dan iftar bungkusan rezeki turut diadakan secara pandu lalu bagi orang ramai. Pertubuhan Warga Mas Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran, tahlil dan doa arwah serta penyampaian derma anak-anak yatim bagi ahli-ahli Pertubuhan Warga Mas. Majlis berlangsung di Pusat Kegiatan Warga Emas. Hadir Awang Haji Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis juga diselajurkan dengan bacaan tahlil dan penyampaian derma kepada 31 orang anak yatim. Kurang daripada 10 hari sahaja lagi bulan Ramadan akan berakhir. Antara malam-malam terakhir inilah umat Islam dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu malam penuh keistimewaan, iaitu malam Lailatul Qadar. Pencarian Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir Ramadan masih belum berakhir dan umat Islam digalakkan supaya terus mempertingkatkan amalan. Mengerjakan amal ibadat pada malam-malam berkenaan dikatakan mempunyai nilai yang berlipat ganda kerana ganjaran pahala adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Antara kebesaran Lailatul Qadar merupakan malam di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa bagi mereka yang beribadah dengan penuh keikhlasan serta mengharapkan keredaannya. Apa yang penting di samping kita membuat persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri, jangan pula kita melupakan kepentingan merebut peluang akhir yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menggandakan amalan ibadah selagi kita masih ditemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini.